Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tidak berbelah bagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia prihatin. Selangit apresiasi buat peneraju acara, gabungan mantap barisan juri berkarisma, pihak penganjur dan cakna seterusnya, hadirin pencinta tanah Malaysia. Rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Tema yang cukup besar pengertiannya. Mari bersama saya kita singkap bagaimana prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, ternyata tunjang perpaduan demi kejayaan dan keseimbangan rakyat watan. Terimalah 3 persoalan utama dalam menggarap tema yang bermakna. Hadirin bunga bangsa, persoalan pertama, bagaimana kesetiaan kepada raja dan negara melestarikan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Hadirin, sudah 64 tahun kan negara kita merdeka? Lihatlah kanan dan kiri, banyak kemajuan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kian berkembang. Inilah hasil adanya kesetiaan pada pandangan dan nasihat institusi beraja dalam memastikan kejayaan negara. Meskipun Malaysia dipacu oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam urusan takdir negara, namun pendapat dan nasihat daripada institusi beraja tidak sesekali dipandang sebelah mata kerana ia kunci untuk melestarikan keluhuran perlembagaan. Dalam masa yang sama, mampu menyelamatkan negara tatkala berhadapan dengan sebarang bencana, misalnya pandemik COVID-19 yang masih bermaharajalela. Contoh yang paling muktahir tentang kesetiaan pada institusi beraja dapat kita lihat dalam pengisytiharan proklamasi darurat yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menggantung pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri bagi menjadi benteng menghalang daripada merebaknya wabak COVID-19 ini jika pilihan raya umum tetap diadakan. Usah diulang kesilapan lalu dalam pilihan raya negeri Sabah yang ibarat ledakan bom telah menghadirkan gelombang kedua penularan wabak ini. Betapa mudahnya wabak ini melumpuhkan negara kita yang pada mulanya sudah mencapai sifar kes tempatan harian dan hanya 1 kes import pada tanggal 1 Julai 2020. Kesediaan Kerajaan Negeri Sarawak untuk akur dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong yang dititahkan pada 31 Julai 2021 harus dipuji meskipun Dewan Undangan Negeri sepatutnya terbubar pada 7 Jun 2021 lagi. Ini bukan sahaja menunjukkan para pemimpin sangat mengangkat dan bertaat setia pada titah raja, malah atas dasar kesetiaan pada negara, pelaksanaan pilihan raya diketepikan terlebih dahulu sehingga serangan wabak dapat dibendung demi memastikan kestabilan rakyat tidak semakin goyah lalu rebah dalam situasi yang kian parah. Hadirin yang dihormati, persoalan kedua, bagaimana institusi beraja mampu mengasimilasikan perpaduan kaum. Malaysia adalah negara yang terdiri daripada kepelbagaian kaum, adat, agama, bangsa dan tradisi. Kitalah warga negara merdeka yang mengerti peranan dalam mendukung rukun negara bagi menyemarakkan rasa toleransi di persada tanah air tercinta. Institusi beraja sebagai golongan paling atas dalam meneraju keharmonian negara malar menunjukkan contoh teladan yang terbaik buat rakyat jelata. Sungguh teladan yang baik akan menjadi bualan rakyat merata, malah turut mengakrabkan lagi perpaduan bersama. Sebagai contoh, Yang di-Pertuan Agong bersama anak anda Baginda telah mencemerduli dengan memberhentikan kenderaan rasmi Baginda yang pada waktu itu dalam perjalanan ke program pameran raja kita di Muzium Negara. Baginda telah memeriksa keadaan dan bertanya khabar seorang pemandu kenderaan yang ditimpa kemalangan pada 5 Ogos 2019. Selain itu, pada 5 Januari 2021, Baginda bersama-sama dengan Raja Permaisuri Agong telah meredah air banjir nan dalam demi membantu mangsa banjir di Maran Pahang. Baginda melihat bencana yang telah menimpa rakyat dengan penuh empati, bukan hanya menanam tebu di pinggir bibir dengan sekadar bersama
bersimpati, malah turut memberikan bantuan kepada keluarga yang terlibat secara empat mata. Kepribadian sebegini menjadi bualan rakyat jelata lalu tular secara tidak langsung menjadi inspirasi kepada orang ramai untuk saling bantu-membantu tanpa mengira sebarang perbezaan, kerana kita adalah satu. Kita adalah rakyat Malaysia yang berasimilasi atas nama perpaduan dalam suara cahaya kepimpinan institusi beraja yang senantiasa menunjukkan teladan yang terbaik sebagai pedoman. Warga Maya Nancak Naminda, persoalan ketiga, ayuh kita fahami dan hayati apakah peranan institusi beraja dalam mengharungi pandemik COVID-19. Ya, dikala ini kita dikejutkan dengan pertambahan jumlah kes penularan COVID-19 yang sangat membimbangkan. Namun, tahukah anda institusi beraja telah membantu negara dalam mengharungi pandemik ini? Institusi beraja menerusi Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan pelaksanaan proklamasi darurat pada 18 Januari 2021 sebagai langkah proaktif membendung wabak ini. Pengisytiharan ini adalah berasaskan ancaman kesihatan untuk membendung penularan wabak yang masih menggila. Dengan pengisytiharan ini, kerancuan politik juga dapat dikekang dan secara langsung dapat memastikan seluruh pemimpin politik serta rakyat memberi tumpuan kepada masalah sebenar kita, iaitu COVID-19 yang mengganggu gugat kestabilan ekonomi dan jiwa rakyat. Menerusi pengisytiharan ini juga, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama barisan kepimpinan kerajaan telah memperkenalkan pelbagai pakej untuk membantu rakyat yang dilanda kemelut kewangan. Sebagai contoh, pakej bantuan Perkasa Plus bernilai 40 bilion ringgit Malaysia telah diumumkan pada 31 Mei 2021. Pakej ini menyasarkan bantuan kewangan dan juga memperkasakan kapasiti penjagaan kesihatan awam dengan 450 juta ringgit Malaysia diberikan untuk menambah jumlah katil dan kapasiti unit penjagaan rapi hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Malah pelbagai lagi rangsangan dalam bentuk kewangan untuk rakyat yang kehilangan sumber pendapatan. Lihat, langkah awal Yang di-Pertuan Agong amat tepat demi memastikan kebajikan rakyat diutamakan, apatah lagi adanya kewibawaan pemimpin yang setia dan sayangkan negara, menjadikan impian untuk memelihara kestabilan rakyat dapat dilaksana. Bukan mudah ya untuk mengatur percaturan dalam memastikan negara dapat keluar daripada belenggu wabak COVID-19. Hadirin, mari hayati petikan Gurindam 12 fasal terakhir karya Raja Ali Haji. Betul hati kepada Raja, tanda jadi sebarang kerja. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan kepercayaan harus bersatu padu menghayati rukun negara kedua ini, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Percayalah, dengan penghayatan yang jelas, kita pasti dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya, malah disegani di serata dunia. Teruslah menekuni kelima-lima prinsip rukun negara kerana ia adalah asas bagi prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat Malaysia. Sentiasa sematkan di hati kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Sekian, terima kasih. Terus bersatu padu demi Malaysia.